Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azifah binti Idris. Saya daripada kohort Q26 Grup 2. Bincangkan berkaitan dengan model tingkah laku, iaitu ransangan dari segi persekitaran. Okey. Ransangan ini bermaksud adalah perubahan dalam persekitaran yang dapat dikesan oleh anggota badan kita, dan anggota badan kita ni bergerak balas terhadapnya. So itu adalah maksud ransangan. So sebab itulah ransangan dari segi persekitaran ni maksudnya seorang kanak-kanak tu ataupun seorang individu tu, dia akan memberikan gerakan balas ataupun dia akan melakukan sesuatu perubahan tu bergantung kepada persekitaran mereka sendiri. Ransangan ni dia merupakan satu input yang penting dalam pembentukan tingkah laku. So ransangan yang positif ni dia akan menghasilkan satu gerak balas yang positif melalui hukum kesediaan, iaitu dari segi mental, fizikal dan juga emosi, dan juga penubuhan, iaitu pujian dan juga emosi. Sebab itulah ransangan ni sangat penting dalam melahirkan ataupun dalam membentuk satu pembentukan seorang kanak-kanak tu ataupun seorang individu tu dalam satu pembentukan yang positif ataupun dalam satu pembentukan yang negatif. Persekitaran pembelajaran ni sangat penting, iaitu untuk kita membantu kanak-kanak untuk melahirkan satu perkembangan yang positif. Maksud ransangan persekitaran pembelajaran ni adalah di mana kita perlu menyediakan satu persekitaran pembelajaran yang kondusif, iaitu bagi meningkatkan kanak-kanak tu untuk bagi meningkatkan minat kanak-kanak tu sendiri dengan alam persekolahan ataupun dengan apa yang mereka pelajari. Dalam masa yang sama juga kita dapat memberikan ransangan dalam pengajaran dan juga pembelajaran kanak-kanak itu. Baiklah, contoh teori yang saya boleh kaitkan dengan model tingkah laku, iaitu ransangan dari segi persekitaran, adalah teori ekologi Brown-Fromenber. Okey, kenapa saya memilih teori ini? Sebab teori ini dia menjelaskan berkaitan dengan persekitaran perkembangan individu ni. Dia ada 5 sistem, iaitu dari segi mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan juga kronosistem. So saya akan ambil satu peringkat, iaitu peringkat mikrosistem, di mana persekitaran yang sangat dekat dengan diri kanak-kanak dan juga kanak-kanak banyak menghabiskan dengan persekitaran tersebut. Maksudnya kat sini persekitaran itu adalah dari segi ibu bapa, dari segi adik-beradik, sekolah, rakan sebaya dan juga sebagainya. Okey, model tingkah laku ni bermaksud adalah persekitaran kanak-kanak tu dia perlulah memberikan contoh yang baik. Okey, contohnya macam ibu bapa lah. Okey, sebagai ibu bapa kita perlulah memberikan satu contoh yang baik kepada anak-anak. So kalau kita mengeluarkan perkataan yang kesat, kita menggunakan perkataan tidak baik, kita menunjukkan satu perbuatan yang tidak baik, dia akan memberikan kesan pembentukan yang negatif kepada diri kanak-kanak. Okey, sebab apa? Sebabnya contohnya kalau dia pergi sekolah, mungkin dia akan menggunakan perkataan tersebut kepada rakan-rakan mereka. So ini akan menyebabkan satu pembentukan yang negatif dalam diri kanak-kanak tersebut. So sebagai ibu bapa, kita perlulah menjadi model yang baik kepada anak-anak kita. Sebab segala perbuatan yang kita lakukan, anak-anak kita ni dia akan tiru sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Begitu juga dengan guru di sekolah. So guru di sekolah juga kita perlulah menunjukkan model ataupun contoh yang baik, model tingkah laku yang baik kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia akan mudah ikut, sama ada dia akan meniru secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan perbuatan yang kita lakukan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Muhammad Zain Zaki, kelas daripada K26 G2, nombor metrik 4174013811. Hari ini saya akan sampaikan berkaitan model tingkah laku. Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh unsur rangsangan dari persekitaran dan bukan unsur dalaman manusia. Okay, tingkah laku manusia yang kompleks seperti pemikiran dan emosi dipelajari seperti biasa, di mana kanak-kanak berkeperluan khas dan kanak-kanak normal ni dia belajar berkaitan emosi secara semula jadi. Apa yang dia nampak, itu yang dia buat. Definisi pemikiran. Okay, Howard Gardner mengemukakan teori pelbagai kecerdasan atau dikenali sebagai multiple intelligence. Okay, 7 kecerdasan berlainan, iaitu muzik, kinestetik, matematik, logik, linguistik, visual, interpersonal dan intrapersonal. Okey, kecerdasan interpersonal. Apa itu interpersonal? Interpersonal, kebolehan individu untuk memahami perasaan, hasrat dan tabiat individu itu lain. Ataupun intrapersonal, kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan, hasrat dan kehendak diri itu sendiri.
Okey, kemahiran intrapersonal ini dapat membantu menangani perasaan marah ataupun sedih. Manakala emosi pula ialah perasaan ataupun perasaan yang timbul ketika seseorang berada dalam situasi atau interaksi yang dianggap penting olehnya. Okey, emosi tingkah laku yang melambangkan keamanan atau tidak keselesaan, keadaan dan interaksi yang dialami oleh individu tersebut. Yang ketiga, emosi adalah aktiviti atau kecaruan fikiran, perasaan, nafsu, keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Okey, perkembangan kanak-kanak dari aspek emosi. Secara amnya, emosi adalah perasaan atau kesan komponen dalam tingkah laku manusia. Emosi sebagai perasaan melibatkan gangguan rangsangan fisiologi seperti degupan jantung yang cepat, tingkah laku sebenar seperti senyuman. Okey, seterusnya kita pergi kepada model pengurusan tingkah laku. Model ini lebih kepada menghukum murid jika melanggar peraturan. Sebagaimana yang kita tahu, setiap sekolah, setiap bilik belajar, kat mana-mana ada peraturan. Sebagai contohnya, guru mencatat nama murid yang mengganggu ketika sesi PMP dijalankan di dalam kelas. Okey, mencatat nama kanak-kanak yang agresif dan mengganggu tersebut dan memanggil ibu bapa mereka untuk datang ke sekolah dan berjumpa dan berbincang mengenai tingkah laku kanak-kanak tersebut di sekolah. Dengan berbuat demikian, okey, kesan tersebut hanya seketika dan bersifat luaran. Kebanyakan murid prasekolah keliru jika model pengurusan center ini dijalankan di sekolah. Ini kerana mereka tidak jelas mengenai kesalahan sebenar yang mereka lakukan. Okey, kanak-kanak ni apabila diorang mengeluarkan tingkah laku yang tidak baik, kita boleh menghukum dia, tetapi kita kena menerangkan apa kesalahan dia, kenapa buat macam tu tak boleh. Kita kena beri peneguhan dan kita kena beri penjelasan kepada kanak-kanak tersebut kenapa berbuat demikian tak boleh. Sekurang-kurangnya mereka tahu, okey, kalau dia buat macam ni akan dapat hukuman. Kalau dia tak buat macam ni, dia tak dapat hukuman. Okey, seterusnya model tingkah laku menurut Bandura. Bandura percaya bahawa manusia belajar daripada pemerhatian dan meniru perilaku orang lain. Penubuhan dalam model dapat menurun pembelajaran. Sebenarnya, Bandura percaya bahawa manusia belajar daripada pemerhatian, peniruan dan perilaku orang lain. Pemerhatian model penting dalam pembelajaran. Okey, apa yang dapat diberikan gambaran ialah eksperimen patung bobo yang dibuat oleh Bandura, di mana satu kanak-kanak diletak tempat bilik yang mempunyai mainan. Satu orang kanak-kanak lagi diletakkan di dalam satu bilik dan ditontonkan video yang ganas, dan apabila diberi selama 10 minit untuk kanak-kanak tersebut bermain dan melihat video-video yang ganas. Kemudian diberikan satu patung kepada kanak-kanak yang kanak-kanak A patung, dan kanak-kanak B patung yang sama. Tetapi kanak-kanak A dia hanya melihat patung tersebut dan bermain-main seperti biasa. Namun kanak-kanak B ni, apa yang dia buat dekat patung tersebut ialah dia memukul dengan ganas dan bersifat negatif lah, sifat tingkah laku yang tak dapat nak dikawal. Sebab apa? Sebab dia tengok video yang tidak sepatutnya dia tengok, yang melalui persekitaran kita ya, kan? Macam apabila di sekolah kanak-kanak tu sentiasa dimarah, dihedik, kan? Dihedik, kata kanak-kanak tu pemalas. So benda-benda perkataan-perkataan negatif yang diterima dan diserap oleh kanak-kanak tu akan menyebabkan kanak-kanak tu akan merasa malas. Lepas tu dia akan merasa rendah diri. Sebab apa? Sebab cikgu dia cakap sedemikian. Ini adalah faktor persekitaran. Jadi faktor persekitaran ni kita kenalah bermain peranan yang penting sikit untuk anak-anak. Nama saya Nur Atira Madiha binti Jaiz. Saya akan menerangkan model tingkah laku iaitu penubuhan dan rangsangan.
Okey, tingkah laku manusia dibentuk dan disokong oleh proses penubuhan dan pengalaman yang dilaluinya. Rangsangan merupakan input yang penting dalam pembentukan tingkah laku. Rangsangan positif akan menghasilkan gerak balas yang positif melalui hukuman kesediaan mental, fizikal dan emosi. Dan penubuhan pula ialah pujian dan motivasi. Okey, saya akan menerangkan selanjutnya dengan menggunakan satu model tingkah laku, iaitu model modifikasi tingkah laku B.F. Skinner. Okay, saya mengambil satu contoh iaitu model modifikasi tingkah laku iaitu B.F. Skinner yang menerangkan mengenai peneguhan terbahagi kepada dua, peneguhan positif dan peneguhan negatif. Okey, peneguhan positifnya ialah berlaku apabila rangsangan diberikan seperti pujian, hadiah dan markah. Okey, sebagai contoh yang boleh kita kaitkan dengan kanak-kanak pendidikan khas ni ialah contohnya dia melakukan terapi setiap bulan dengan doktor. So, untuk menggalakkan mereka atau memberi semangat untuk mereka melakukan sesuatu terapi tu, selepas mereka melakukan terapi tersebut, kita perlu memberi pujian, atau kalau pujian tak lut dengan dia, kita boleh memberikan hadiah untuk kanak-kanak tu bersemangat lagi untuk melakukan terapi yang seterusnya. Peneguhan negatif ni ialah tindakan yang diambil untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini. Okey, contoh penubuhan negatif yang kita boleh lakukan kepada kanak-kanak ialah time out. Okey, time out ni ialah guru akan meletakkan murid yang menyebabkan masalah tu di sesuatu sudut yang khas. Okey, jangka masa efektif adalah sesuai dengan usia kanak-kanak. Okey, setelah selesai hukuman tersebut dilaksanakan, kanak-kanak tersebut haruslah diterangkan tentang kesalahan yang telah dilakukan dan kenapa dia dikenakan hukuman. Okey, time out ni juga boleh menjadi sebagai pengalaman berfikir kepada kanak-kanak. Okey, jarak masa antara kanak-kanak normal dan keperluan khas berbeza, iaitu kanak-kanak yang contohnya kanak-kanak hyperaktif, masa yang kita boleh berikan time out kepada mereka kurang daripada 5 minit. Manakala kanak-kanak yang normal mungkin boleh lebih panjang. Hai, nama saya adalah Emilia Rasi Anak Angi. Okey, hari ini saya akan menjelaskan tentang model tingkah laku iaitu model biofizikal. Okey, model biofizikal ni dia percaya bahawa gangguan tingkah laku berpunca daripada faktor persekitaran dan juga faktor baka. Okey, model biofizikal ni dia menekankan kepada hubungan tingkah laku dengan faktor organik individu seperti keadaan fizikal, penyakit yang dialami, alahan dan ketidakupayaan anggota badan. Okey, tambahan lagi, kaedah ni berfokuskan kepada langkah pencegahan iaitu dalam tempoh sebelum dan selepas kelahiran bayi. Pendekatan yang diambil juga boleh melalui kaedah perubatan dengan bantuan pakar perubatan. Selain itu, terdapat kaedah-kaedah lain yang dapat digunakan untuk mencegah berlakunya gangguan tingkah laku, iaitu konseling genetik, ujian perubatan, pemakanan dan diet, penjagaan sebelum kelahiran, penjagaan selepas kelahiran, perubatan dan terapi megavitamin. Okey, untuk ujian perubatan ni semestinya ibu mengandung kena sentiasa melakukan pemeriksaan agar bayi dalam kandungan sentiasa sihat, boleh membesar dengan baik. Okay, pemakanan dan diet juga dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi dalam kandungan agar dapat mengelakkan berlakunya gangguan tingkah laku. Ini saya akan menjelaskan tentang sekolah menengah vokasional berkeperluan khas. Okey, kita pergi kepada vokasional. Perkataan vokasional dia ada berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud voce ataupun to call. Ini juga definisikan sebagai pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu. Okey, selain itu,
program pendidikan vokasional juga dapat memberikan pelajar keperluan khas untuk memperoleh ilmu dan latihan kemahiran yang berkaitan dengan pekerjaan, di mana mereka akan diajar supaya mereka mendapat kemahiran untuk meneruskan ataupun berdikari di alam pekerjaan yang akan datang. Okey, pendidikan vokasional juga merupakan latihan asas kepada pekerjaan yang sesuai dengan keperluan kanak-kanak. Maksudnya mereka latihan kemahiran ni diajar sesuai dengan kekurangan mereka, itu kecacatan. Ini adalah saya akan bercakap tentang jenis-jenis perkhidmatan intervensi awal kanak-kanak, di mana saya akan menjelaskan berkaitan dengan kategori kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, kanak-kanak berkeperluan khas ni adalah kanak-kanak yang berbeza dengan kanak-kanak normal yang lain, di mana mereka ni mempunyai satu, bagi saya itu bukan satu kecacatan, tapi dia adalah satu keistimewaan. Hanya kanak-kanak terpilih saja yang akan maksudnya kanak-kanak yang terpilih sajalah yang akan merasai keistimewaan kanak-kanak berkeperluan khas ni. Dia merupakan satu ujian juga untuk ibu bapa yang memiliki anak-anak berkeperluan khas. Okay, antara kategori kanak-kanak keperluan khas adalah dari segi kanak-kanak ketidakupayaan penglihatan, kanak-kanak ketidakupayaan pendengaran, kanak-kanak ketidakupayaan pertuturan, kanak-kanak ketidakupayaan fizikal dan juga kanak-kanak yang memang masalah pembelajaran. So sebenarnya setiap masalah berkeperluan khas ni mereka ada setiap rawatan yang diberikan, bukan untuk memulihkan, tapi rawatan tu untuk menguatkan lagi. Maksudnya contohnya macam kalau dia ada keperluan khas dari segi pendengaran, mungkin dia tidak akan boleh sembuh sampai bila-bila untuk mendengar, tapi kita ada alat yang boleh digunakan untuk memberikan kanak-kanak tu dengar. Macam kita lihat, macam kalau kita pernah perasan lah, ada orang yang ada masalah pendengaran tapi dia ada pakai satu alat di telinga, di mana alat itu berfungsi untuk mendengar apa yang orang di sekeliling cakap. So ini adalah merupakan antara kategori-kategori kanak-kanak yang berkeperluan khas. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurham binti Muhammad Rizaki, bernombor matrik 4174013811. Okey, hari ini saya akan menerangkan sedikit dan sangat ringkas berkaitan jenis perkhidmatan intervensi awal. Kami dapat tajuk berkaitan kelas pendidikan khas. Okey, jangan ke mana-mana dan saksikan penerangan dan secara ringkas daripada ahli kumpulan kami. Antara program yang ditawarkan ialah program pendidikan khas integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah penglihatan. Ia diwujudkan di sekolah harian biasa, rendah dan menengah, dan sekolah menengah teknik, vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara berasingan dan secara inklusif. Satu sekolah berkongsi dengan murid-murid arus perdana, kan, arus perdana dan sebagainya yang kanak-kanak normal, dan satu bahagian sekolah tersebut adalah untuk kanak-kanak disediakan khusus untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, kat sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah, dan ada juga sekolah pendidikan khas di Shah Alam, Pulau Pinang, Kedah dan Pahang yang menyediakan teknik vokasional. Okey, kat sini satu sekolah tu dia berkongsi, ada arus perdana dan satu lagi adalah kelas untuk pendidikan khas. Memang dia satu sekolah, berkongsi satu sekolah, tapi cara pengajaran dan pemengajaran mereka adalah berasingan dan berbeza sama sekali dengan kanak-kanak yang normal. Namun mereka berkongsi infrastruktur yang ada di sekolah tu, seperti padang sukan, padang bola, kantin dan sebagainya. Pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Syahril Ahmad berkata kepada ibu bapa ataupun penjaga, guru dan masyarakat yang boleh merujuk kepada sekolah atau pejabat pendidikan daerah PPD, JPN berkaitan dengan kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri berkeperluan khas. Okey, kanak-kanak berkeperluan khas berumur 4 hingga 6 tahun diberi peluang untuk mengikuti pendidikan prasekolah. Semua kemasukan ke prasekolah dan kemasukan ke darjah 1 di bawah pengurusan pihak JPN dan atau PPD mengikut syarat dan peraturan yang telah ditetapkan.
peringkat sekolah rendah terdapat 33 SKPK yang boleh menempatkan kanak-kanak berkeperluan khas ni, di mana seterusnya ialah sekolah menengah. Terdapat 4 buah sekolah teknik vokasional yang disediakan untuk kanak-kanak tersebut melanjutkan pelajaran. Tawaran pembelajaran yang disediakan adalah terhad seperti kemahiran yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Program yang ditawarkan di sekolah prasekolah ialah syarat kemasukannya ialah berumur 7 tahun hingga 14 tahun. Disahkan oleh pengamal perubatan, boleh menguruskan diri. Seterusnya ialah sekolah rendah. Sekolah rendah ni berumur daripada 7 hingga 14 tahun. Disahkan oleh pengamal perubatan, boleh menguruskan diri tanpa bantuan orang lain. Sedia maklum, kanak-kanak berkeperluan khas ni, dia ada yang perkembangan yang cepat, ada perkembangan yang lambat sedikit. Seperti untuk menguruskan diri sendiri, pakai baju, makan pun masih memerlukan bantuan daripada orang lain. Okey, semua sekolah rendah pendidikan khas mengikuti aliran akademik. Kemudahan yang disediakan di peringkat sekolah rendah termasuklah asrama dan makan minum percuma. Murid yang mengikuti program pendidikan khas integrasi boleh mengikuti kurikulum kebangsaan atau kurikulum aktiviti, di mana kat sini kanak-kanak pendidikan khas ni tak kisahlah kat mana-mana, selagi mereka bersekolah, mereka boleh ikut dan join aktiviti kurikulum yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Bahagian peringkat sekolah menengah berumur 13 tahun hingga 19 tahun. Disahkan oleh pengamal perubatan, boleh menguruskan diri tanpa bantuan orang lain. Pelajaran menengah menyediakan 2 jenis aliran, iaitu akademik dan vokasional. Seterusnya ialah pendidikan teknik vokasional. Okey, berumur 15 tahun hingga 18 tahun. Sekiranya sudah berumur 18 tahun, murid akan mendaftar di sekolah ini pada usia 19 tahun dan akan habis pada umur 20 tahun. Okey, tempoh pengajian untuk pendidikan teknik dan vokasional ni ialah murid-murid berkeperluan khas rendah adalah 6 tahun. Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas menengah adalah 5 tahun. Tempoh ini boleh dilanjutkan sehingga 2 tahun maksimum, di mana peringkat iaitu sama ada rendah ataupun menengah mengikut keperluan murid berkenaan. Okey, kat sini mana kanak-kanak yang kira macam lebih kepada ni boleh dilanjutkan pelajaran. Bukan tak ada masa depan untuk mereka. Mereka ada masa depan. Mereka ada hak untuk belajar, mereka ada hak untuk bermain, mereka ada hak untuk berkawan dengan kanak-kanak. Jadi ibu bapa yang ada kanak-kanak autism ni janganlah malu. Sebab sekarang ni kan zaman moden. Jadi banyak masyarakat yang dah tahu berkaitan dengan anak-anak autism ni. Jadi tak salah kalau kita tonjolkan mereka dan bagi apa yang mereka nak. Saya akan menerangkan mengenai kursus yang ditawarkan di sekolah menengah vokasional keperluan khas. Okey, terdapat 6 kursus yang ditawarkan, iaitu pertama pertanian, perkhidmatan, masakan, jahitan, kraft tangan dan penyelenggaraan. Okey, saya ada mengambil satu contoh sekolah menengah vokasional Kuantan yang menawarkan beberapa kursus untuk golongan berkeperluan khas, dan selepas tamat kursus tersebut mereka mendapat sijil kemahiran Malaysia untuk melayakkan mereka bekerja di mana-mana syarikat. Okay, terdapat 4 kursus akademik yang ditawarkan di sekolah menengah pendidikan khas vokasional Kuantan. Yang pertama ialah penternakan, yang kedua pertanian, yang ketiga hospitality, yang keempat cenderahati industri kecil. Okey, penternakan terbahagi kepada 3 pekerjaan, iaitu yang pertama pekerja ladang ruminan, iaitu pelatih akan diajar mengenai melaksanakan kerja menjaga ternakan ruminan, melaksanakan kerja pengurusan makanan ternakan,
melaksanakan penyelenggaraan peralatan dan kemudahan ternakan, menjalankan program kesihatan ternakan dan melaksanakan program pembiakan ternakan. Yang kedua ialah pekerja ladang ternakan poultry, iaitu dia membersihkan kawasan ladang, membersihkan perumahan ternakan, mencuci peralatan dan persekitaran tertentu dalam ladang, memberi makanan dan minum kepada ternakan dan menjaga serta mengekang ternakan. Ketiga ialah operator aquaculture, iaitu dia memberi pendedahan mengenai pelbagai pengetahuan dan kemahiran secara teori dan amali mengenai cara-cara, kaedah, prosedur dan pelaksanaan peternakan ikan air tawar. Okey, yang kedua ialah kursus pertanian, iaitu terbahagi kepada 3 pekerjaan. Yang pertama, operator pengeluaran pemprosesan makanan. Okey, kursus ini merupakan kursus pertama yang ditawarkan di sekolah vocational Kuantan, iaitu ditawarkan kepada murid-murid yang bermasalah pendengaran. Okey, tempoh pengajiannya ialah 2 tahun. Murid akan mempelajari tentang cara mengendalikan bahan mentah, cara memproses makanan hasilan ikan seperti keropok lekor, cara memproses makanan hasilan daging seperti daging burger, daging ayam, cara memproses makanan hasilan buah-buahan dan sayur-sayuran seperti sos cili, jam nenas dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah pekerjaan am tanaman, iaitu melakukan kerja-kerja rutin ladang dengan menggunakan amalan pertanian yang baik yang meliputi aspek tanaman seperti kerja-kerja penjagaan tanaman. Okey, yang ketiga ialah attendant landscape. Okey, yang ketiga ialah kursus hospitality. Terbahagi kepada 3 pekerjaan. Yang pertama, penyediaan dan pembuatan makanan. Kursus ini ditawarkan untuk murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Tempoh pengajian selama 3 tahun. Murid akan mempelajari pelbagai jenis makanan barat, timur, masakan kaum Cina dan India. Dan mereka juga akan melaksanakan kerja-kerja penyediaan makanan untuk majlis tertentu. Okey, yang kedua ialah pekerjaan pembuatan roti. Yang ketiga, pembuatan pastry, iaitu hanya ditawarkan kepada murid berkeperluan khas pendengaran sahaja. Okey, yang terakhir cenderahati dan industri kecil, iaitu operasi pengeluaran batik. Bidang ini berpeluang bekerja sebagai pereka fashion, pereka batik dan usahawan batik.